kasih Pengerusi Majlis yang dikasihi Saudara Aziz selaku Pengerusi Penganjur dan Ketua Bahagian Warisan Sipitang dan timbalan beliau, yang dikasihi Saudara Terence Yambun, Naib Presiden Parti Warisan. Naib Presiden, dia dibangunlah sikit, dia tidak nampak. Ini Naib Presiden. Dulu Bendahari, sekarang Naib Presiden. Bendahari baru ialah Datuk Awang Mat Shah, Ketua Bahagian Butatan. Yang berhormat Datuk Aziz, Ketua Penerangan yang baru. Dulu Ketua Wira. Sudah pencen, tidak boleh jadi wira, jadi sekarang dia menerangkan. Rakan-rakan ramai yang hadir sini, Majlis Tinggi, ya, si Jo, si Mahadi, ini Ketua Bahagian Kuaran, Ketua Bahagian Papar, ya, rakan lama saya ini ada Majlis Tinggi si Azhar, Punada, Timbalan Naib Wanita, Putri, ya, Putri pula Wirawati, ya. Dan rakan lama saya yang bukan Ramli 1 tapi Ramli 2, old friend of mine. Hadirin yang dihormati sekalian, pertama sekali saya panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna hari ini, yaitu lawatan saya. Sepatutnya dalam program awal lagi, Sipitang memang kita jadualkan sebelum bubar Dewan. Sekarang ni sudah bubar Dewan. Jadi kita pun terus sekaligus saya beritahu, teruskan. Jangan lewatkan, jangan lambatkan. Pasal saya sudah beritahu lebih awal. Jangan soal bila pilihan raya. Butang bukan kita yang menekan, orang yang menekan. Tapi kesiapsiagaan parti perlu kita laksanakan. Jantera parti perlu kita padukan, perlu ada kesatuan. Dan hari ini bila bubar Dewan, saya nampak semuanya gaduh, semuanya menyoal kenapa dibubar Dewan. Hujan datang, ribut taupan datang. Yang menyoal Pakatan Harapan, yang menyoal Perikatan Nasional, MP-nya di Sipitang bersatu. Menyoal kenapa bubar Dewan, patut tahun depan. Macam-macam soalan. Tapi diorang lupa, orang-orang inilah yang telah sign SD sokong Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Keadaan negara kita porak-poranda semenjak pilihan raya ke-14. Bila pilihan raya ke-14 tidak pernah berlaku keadaan yang mereka jangka Barisan Nasional akan menang 2/3. Dan selepas kita tahu rakyat daripada Perlis sampai ke Sabah memutuskan tidak pernah berlaku, menumbangkan kerajaan Barisan Nasional UMNO, lebih daripada 123 ahli parlimen menumbangkan Barisan Nasional. Pakatan Harapan, warisan, campur warisan, membentuk kerajaan. Kedua kali Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Waktu itu orang tidak jangka. Waktu itu mereka tidak jangka bahawa Barisan Nasional dan UMNO tidak akan boleh tumbang. Pasal duitnya banyak. 1MDB pun banyak. Cash is king. Rupa-rupanya bukan king itu cash. Yang raja ini bukan duit. Yang menentukan siapa pemerintah di negara Malaysia ialah rakyat Malaysia. Bukan duit, bukan ringgit, bukan Pakatan Harapan, bukan Perikatan Nasional, bukannya pejuang, bukannya parti-parti UMNO, semuanya bukan. Macam-macam sudah berpakat ini. Penat saya berpakat. 30 tahun dalam Barisan Nasional. Dari muda saya sampai jadi nenek saya. 80
orang cucu. 30 tahun dari Pemuda, lepas itu Majelis Tertinggi, lepas Majelis berapa penggal? 3 penggal Ketua Pemuda, 4 penggal Majelis Tertinggi, 2 penggal naik Presiden. Lama juga itu. Lepas itu dibuang, digantung, di penjara. Barisan Nasional memenjara saya. Digantungnya saya. Macam-macam. Berpakat dalam Barisan Nasional. Pastikan BN menang, pastikan UMNO menang. Sabah tidak akan membangun kalau tidak ada Barisan Nasional. Jalan pun masih berlubang. Air pun tidak ada, 60 tahun lebih sudah. Kemana ini negara kita mau dibawa ini? Orang tua kita bila sebelum mencapai kemerdekaan membentuk Malaysia, harapan mereka tinggi. Diantar. Arwah bapak saya pun ikut naik kapal. Sampai di Singapura, sampai di Johor, berjalan sampai ke Pahang. Menengok keadaan pembangunan. Di Felda, di Pahang, di Semenanjung. Keadaan dia, balik ke Sabah. Lepas balik ke Sabah, datang Kobol Commission. Tun Ghazali Syafi'i, Lord Kobol, datang ke Sempurna. Tahun 1992, masih saya kecil, ikut sama mama saya. Bila sudah ditanya, kamu setuju kan ini bentuk Malaysia? Saya pun tidak tahu, masih saya kecil ini. Ikut saja mama saya bawa saya. Lepas itu teriaklah, setuju. Mama saya angkat tangan. Dengan baju dia, saya masih ingat dia pakaian dia. Harapan cukup tinggi supaya kita dapat membangunkan umat. Bukan hanya dari segi prasarananya, insan manusia itu dengan ilmu, dengan pengetahuan didaulatkan umat ini. Hari ini, bayangkan, dibangun apa yang ada? Di Sipitang ini masih lagi ada sekolah yang berpapan. Betul kan? Saya pergi Lompasya, tandas pun tidak ada. Mana si Mayong? Mayong di mana boy? Hilang sudah si Mayong. Tidak ada tandas. Tidak ada bilik guru. 60 tahun lebih. Sekolah berpapan. Tidak ada tandas. Setiap belanjawan berbilion duit dibelanjakan. Di belanjawan yang ada. Kemana duitnya itu pergi? Ini yang kita kadang-kadang umat rakyat di negara ini. Maka dengan itu diubahnya. Dalam pilihan raya ke-14. Saya pun turut mengubah. Yang menumbangkan BN, Presiden BN dulu. Presiden UMNO, siapa dia? Tun Mahathir. Yang menumbangkan UMNO, bekas timbalan Presiden Tashim Mahyudin. Bekas timbalan Presiden Anwar Ibrahim. Bekas naib Presiden Syafi'i Abdal. Macam-macam. Bergerak UMNO punya pemimpin menumbangkan UMNO. Lepas itu kita berjuang atas landasan namanya Pakatan Harapan. Diharap akan berpakat kita. Bukan main tinggi harapan kita berpakat. Janji sana, janji sini. Datuk Syafi'i jangan bimbang. Kalau kami menang, kalau kita menang, kita akan bagi 20% minyak. Kalau kita menang 40% cukai, kita akan kembalikan ke Sabah. Itu si Guan Eng pun keluar videonya itu. Sudah jadi Menteri Keuangan, tidak cukup duit mau berbagi. Tidak pula cukup duit mau berbagi, 40%. Tapi buat jambatan di Pulau Pinang sampai 2 jambatan panjang. Tidak cukup jambatan panjang di Pulau Pinang, buat lagi laluan di bawah tanah. Jambatan Labuan sudah berapa pilihan raya di Jambi? Tidak menjadi jambatan Labuan. Betul kan? Jangan bilang jambatan Labuan tidak menjadi, SFI pun hilang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Saya masih ingat, bila sudah kita ambil tampuk pemerintahan, saya maklumkan dengan Tun Mahathir, Tun jangan masuk ke Sabah. Sudah ada warisan. Kawan, kita berkawan. Setuju Tun. Mana ada YB bersatu di Sabah ini? Pilihan raya ke-14 ada tak? Tidak ada pun YB bersatu. Tidak ada itu. Pasal sudah kita berpakat. Muapakat orang bilang, harapan. Sudah dalam UMNO, Barisan Nasional 30 tahun, Pakatan Harapan 60 tahun.
Mahathir, Anwar, Dullah Badawi, Mahyudin, Najib, Zahid. 30 tahun. Lepas itu berpakat pula balik. Mahyudin, Mahathir, Anwar Ibrahim, macam-macam berpakat. Wan Eng, Kit Siang, Mat Sabu. 6 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya cukup melihat keadaan politik di negara kita yang tidak menentu, bukan hanya ringgit tidak menentu. Sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun. Kala-kala air di Kota Kinabalu, sekejap ada, sekejap tidak ada. Jangan cerita lampu, sekejap padam, sekejap on. Bayangkan keadaan yang ada di negara kita. Hari ini sudah bubar dewan, dipersoalkan pula. Kenapa dibubar dewan? Takut banjir, takut ini pula. Dia bilang ribut taupan, banjir akan datang. Bubar dewan. Sedia calon, kita putuskan, kita berpakat. Tapi ada juga negeri tidak dibubar. Kedah tidak dibubar. Di Kelantan tidak dibubar. Di Selangor tidak dibubar. Negeri Sembilan tidak dibubar. Negeri lain dibubar. Sabah, Sarawak memang tidak bubar pasal orang awal sudah ada pilihan raya. Belum sampai tempohnya. Kenapa tidak bubar? Takut banjir. Parlimen boleh dihadapi, adun tidak boleh dihadapi. Apa punya ahli politik itu? Dia akan belanja kalau ada pilihan raya untuk dewan-dewan dalam negeri. Beberapa negeri yang ada. Kedahnya, Kelantannya, Terengganunya, dan juga negeri-negeri yang lain, negeri Sembilan dan negeri-negeri lain akan menelan belanja hampir setengah bilion ringgit. SPR akan belanja. Kemana duit ini? Bukan main kalau berucap di parlimen. Kita kena jimat-cemat, jangan boros belanja. Kalau mau jimat-cemat, bubar semua. Apa yang kita takut? Anwar Ibrahim pun takut. Pasal apa Pakatan Harapan takut? Sampai dia berpindah dari Port Dickson. Tidak tahu ke mana. Mau lari ke Tambun kah? Mau lari ke Sempurna kah? Belum tahu lagi kursi. Keadaan yang ada pada hari ini. Politik yang very unstable. Sehingga pelabur pun mau melabur teragak-agak. No stability, political stability yang ada. Pasal apa tidak ada stability? Kita telah diberi mandat oleh rakyat dalam pilihan raya ke-14 untuk membuat reform yang ada di negara Malaysia. Tapi tidak ada reformnya. Saya masih ingat 2019 pilihan raya di Kimanis. Bila ada pilihan raya di Kimanis, Mahyudin jumpa saya. Jumpa pegawai setiausaha politiknya, Nadim. Bos, Tan Sri mau jumpa. Bilang, ini kita sibuk pilihan raya. Mau jumpa di bilik, 4 mata. Pasal apa? Tan Sri Mahyudin sudah, Brother Syafi'i, saya sudah bincang dengan Brother Anwar. Dia mau Perdana Menteri, Mahyudin timbalan Perdana Menteri. 2019. Tahun berapa itu? Kita menang 2018. Lepas itu berpakat lagi. Tumbangkan Mahathir. Aku bilang kita banyak janji tidak ditunai. Kamu berebut mau siapa jawatan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Kau sudah merasa itu timbalan Perdana Menteri 20 tahun. Video kasih sampai sama dia. Semada ini lepas saya solat Jumat ini. Tidak ada berkat solat saya kalau saya cakap itu. Terkadang itu saya bingung, saya bimbang keadaan-keadaan politik di negara ini. Saya tahu besok nanti dia keluarkan, oh itu tidak betul cakap Datuk Syafri. Wallahi wa billahi wa tallahi, kita serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya beritahu bahwa keadaan ini berlaku. Sudah pun membimbangkan kita di negara ini. Hari ini tidak cukup Barisan Nasional, ada lagi Pakatan Harapan. Tidak cukup Pakatan Harapan, ada lagi Perikatan Nasional. Ada lagi baru GTA, Gerakan Tanah Air. Macam-macam gerakan, macam-macam pakatan. Kau sudah berpakat menimbang satu sama satu. La haula wala quwwata. Kemana kita mau bawa umat di negara Malaysia? Pasal itu, bila saya melihat keadaan politik di negara kita, bukan kita tidak mau berpakat. Warisan bukanlah parti yang besar. Kita parti yang kecil dahulu digelar masa pilihan raya ke-14. Apa sulit warisan ini Datuk Syafri? Parti nyamuk itu. Mana boleh menumbangkan UMNO di Sabah ini?
si Musa Aman Ketua Menteri, si Najib Perdana Menterinya. Parti nyamuk inilah yang telah menggigit sehingga Denggi kalah UMNO dan Barisan Nasional di Sabah ini. Tidak berlaku lepas itu Bersatu masuk lagi. Saya sudah beritahu Tun, janganlah masuk Tun, masuk juga. Apa jadi keadaan yang ada pada hari ini? Sudahlah Bersatu masuk, sekarang ini ada lagi GRS. Macam-macam. Barisan Nasional, Perikatan Nasional, baris macam-macam. Apalagi Gerakan Tanah Air, GRS. Apa itu GRS? Hah? Aku tidak dengar. Grup apa? Gerakan Rakyat Sabah, GRS. Gabungan, bukan gerakan, gabungan. Saya pun lupa sudah. Gabungan Rakyat Sabah dia bilang. Bergabung penuhnya orang Sabah ini. Dari Sampurna sampai ke Pasir Hitam. Gabungan apa itu? Bergabung bukan gabungan rakyat Sabah. Gabungan rompak Sabah. Macam mana gabungan bukan rompak Sabah? Bila kita perintah, saya ketua menteri waktu itu, saya haram potong kayu balak. Betul nggak? Hari ini gajah di Kelabakan memijak orang sampai mati orang di Kelabakan. Dipijaknya. Waktu sebelum saya ketua menteri, berapa kali gajah mati dilaporkan di surat kabar. Tiap-tiap 3 bulan gajah mati. Minum air, makan, racun, getah kelapa sawit, macam-macam gajah mati. Baru-baru ini di Kelabakan gajah mati. Bukan gajah mati, orang mati pula. Dipijak oleh gajah. Mengamuk gajah. Pasal tidak ada sudah tempat makan dorang. Hutan dorang tebang. Ya. Ambillah pula kayu balak. Nasib gajah ini tidak boleh mengundi. Kalau boleh mengundi, turun mengundi di Sikitang untuk warisan ini. Kemana kita mau insaf sedar ini? Bayangkan keadaan kita di negara. Harga barang. Negara Malaysia adalah negara terbesar kedua pengeluar minyak kelapa sawit di negara ini. Tapi malangnya Malaysia baru-baru ini berhadapan dengan tidak ada minyak masak itu. Si Pangeran pun tidak ada restorannya, tidak dapat minyak masaknya. Mana si Pangeran? Tidak ada minyak masak. Hilang minyak masak. Diseluduk ke Filipina, diseluduk ke Indonesia. Pasal apa? Tidak tahu. Harganya baik di sana. Untung. Bayangkan, tidak pernah kita dengar di Singapura tidak ada satu batang pun kelapa sawit. Tidak ada satu batang pun kelapa sawit ditanam di Hong Kong. Tidak ada satu batang pun kelapa sawit ditanam di Jepun. Tidak ada satu batang kelapa sawit ditanam di China. Kita tidak pernah dengar China menghadapi masalah minyak masak. Kecuali di Malaysia. Bagus pemerintahan ini. Tidak cukup minyak masak. Kita merupakan pengeluar ayam dan telur. Bukan Singapura, bukan Hong Kong. Tapi bukan main. Masalah ayam pun tidak ada. Ada, harganya tinggi. Masalah telur, ada sekali di Kota Kinabalu. Aku tanya, aku pergi kedai Tonging. Ada telur? Tidak ada, habis sudah telur. Sampai telur pun habis. Berbulan-bulan, hampir 6 bulan. Lepas itu tanya di parlimen. Bila tanya di parlimen, terpaksa kerajaan belanja hampir 400 juta ringgit untuk subsidi ayam dan telur. 400 juta. Saya bekas menteri ayam dan telur. Tidak ada pun kita subsidi sampai 400 juta. Saya beritahu keluarkan ayam sebanyak yang mungkin. Kalau 15 juta, 15 juta. Demand dia. Lepas itu ekspor sampai ke luar negara. Keuntungan luar negara, pulangkan balik ke Malaysia. Pasal itu tidak sampai 2 bulan. Masalah ayam dengan telur, waktu saya menteri jaga ayam, selesai.
Ini berbulan-bulan, sudahlah berbulan-bulan. Lepas itu subsidinya ini 400 juta hampir untuk ayam dengan telur. Tidak boleh menyelesaikan masalah dengan telur. Inilah kerajaan yang orang Sipitang mau undi. Ya Rabbi, telur pun sama ayam tidak boleh selesai. Kamu mau undi menjadi kerajaan? Kemana kita punya orang? Jangan cerita tentang bubar dewan, ini pun begaduh ini. Masih lagi harapan orang bawa pergi mahkamah. Yang bawa pergi mahkamah itu orang DAP. Dicabar. Tapi orang DAP juga dengan PKR yang sign memorandum. Kita sokong Ismail Sabri. Sokong dia jadi Perdana Menteri. Kau sudah sokong, kau soal apa dia buat? Itu yang saya bilang. Pasal apa sokong? PKR sama DAP menyokong si Ismail Sabri. Pasal dapat 3 juta. Kalau kau sayang keluarga Malaysia. Wah, dipanggil saya oleh Ismail Sabri. Banyak kali dia panggil. Jadi bila dia sudah 3 kali saya beritahu saya pergi. Di Parlimen jumpa dengan dia. Pasal Ismail Sabri ini masa dia masih pemuda, saya sudah menjadi setinggi. Datuk Seri kalau boleh sign lah. Aku beritahu dengan dia, Mail, bawa Perdana Menteri. Kau minta saya sign. Kalau saya sign, keluarga Malaysia. Kalau saya tidak sign, bukan keluarga ini. Saya tidak mau duit itu, 3 juta itu. Kalau betul keluarga Malaysia bagi duit ini dengan pegawai-pegawai, pembangunan, pegawai daerah di kawasan sempurna untuk bantu orang-orang saya. Tidak perlu untuk saya pegang uruskan itu. Ya, kalau ada undang-undang yang parlimen boleh luluskan, saya akan sokong. Tidak perlu saya memorandum. Umur 18 tahun. Kita luluskan di parlimen, tidak ada memorandum. Itu masa Pakatan Harapan. Bukan Perikatan Nasional. Bukan Barisan Nasional jadi kerajaan. Mananya kita boleh ubah undang-undang kalau ahli parlimen semua melihat bahwa undang-undang ini waras dan boleh kita luluskan. Maka kita luluskan. By partition orang bilang. Kita tidak mengira parti kita, ideologi dia, tapi kita luluskan rang undang-undang itu untuk dibolehkan. Macam juga perjanjian 63. Mana ada memorandum? Kita luluskan di parlimen. Sudah lulus di parlimen MA63. Tidak pernah berlaku. Siapa yang membawa MA63? Ajiji kemarin dulu dia cerita di surat kabar saya dengar, saya baca-baca YouTube, Datuk Syafiee tidak buat apa-apa di Sabah masa dia ketua menteri. Dia lupa, dia ingat dia yang membawa MA63. Yang membawa perjanjian 63 bukan Tun Mustafa, bukan Datuk Haris, bukan Tun Puan, bukan Sipailing, bukan Congkakiat, bukan Yang Tekli, bukan Musaman. Kerajaan Parti Warisan yang membawa ini di parlimen. Sehingga berjaya. Kedua tidak berjaya. Ketiga, pertama, bila kedua berjaya kita bawa. Semuanya. Sehingga kita letak, ini belum lagi selesai. Parlimen sudah lulus, undi 2/3, Agung pun setuju, belum digezet. Macam-macam, sehingga banyak yang musaman. Kenapa tidak digezet? Pasal takut. Kalau digezet 40% itu berbilion duit mau dibayar sama Sabah itu. Kasih sama kita. Itu undang-undang. Perlembagaan. Yang perlu kita hormati. Pasal apa saya maklumkan dengan Tun Mahathir? Tun, bila kita membentuk Malaysia, Sabah lain Tun, bukan negeri Tun. Sarawak lain bukan negeri Tun. Singapura lain bukan negeri Tun. Tanah Semenanjung satu pemerintahan. Waktu itu Tanah Melayu diperintah oleh oleh ketua menteri dia. Siapa ketua menteri dia? Tunku Abdul Rahman. Siapa kerajaan di Sabah? North Borneo Governor. Waktu itu. Di Sarawak, Kerajaan yang Putih. Singapura pun ada. Waktu itu kerajaan British memerintah. Sudah ada kerajaan, bukan tidak ada kerajaan. Tapi kita melihat kita perlu keluar daripada kepompong penjajahan, maka dimerdekakan kita. Dan sehingga kita membentuk kerajaan dan negara Malaysia tahun 1963. Tapi kedudukannya diubah. 121 itu diubah, dipindah masa darurat tahun 1969. Diubah sana oleh kena kemungkinan keadaan dia ialah sehingga 74 Akta Petroleum Development Act Petronas mengambil semua minyak. Macam-macam diubah. Saya melihat keadaan ini seperti yang saya katakan penting kepada kita sedar dan tahu
keadaan politik yang ada di negara kita pada hari ini, dan kita semuanya yang hadir, ada yang saya nampak orang warisan, ada yang saya nampak bukan warisan, mungkin setengah-setengah mau jadi warisan, ada itu. Dan hari ini kita tukar mindset di peringkat negeri Sabah. Bayangkan baru-baru ini si Mahyudin turun ke Sabah. Bila turun ke Sabah, dia umumkan GRS, Gabungan Rompak Sabah. Kayu balak pun diambil oleh orang, betul. Minyak pun diambil oleh orang. Gas pun habis keadaan. Kita minta, kita menuntut, mau minta. Bersuara di parlimen, si Aziz, Datuk Aziz dengan si Munira bukan main lantang bersuara. Bagilah, ya, bukan tidak boleh bagi. Bagi pun sikit-sikit saja, tidak ada cukup duit. Kalau kita bagi 20%, bankrupt Petronas. Mau bankrupt Mas, yang bantu Mas Petronas. Bank Bumi Putra cash dia minyak yang membantu mereka. Oh, kalau bantu Sabah bankrupt Petronas. Kalau bantu Mas tidak bankrupt Petronas. Bagus pemerintahannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap kita menyadari hakikat. Jangan hanya kita didendangkan dengan lagu-lagu. Datang kemari, sokong kami. Kita sudah sokong mereka. Ya, banyak perkara yang harus kita terangkan, jelaskan supaya umat, ya, seperti yang saya nyatakan, saya sudah bergabung dengan Barisan Nasional, dengan Pakatan Harapan, macam-macam gabungan kita. Dan kali ini saya sudah nyatakan, Warisan tidak akan bergabung dengan mana-mana parti. Pasal apa? Di Barisan Nasional, saya masih ingat waktu dahulu dalam masku, saya pegawai kanan di Bubarasma itu, Datuk John tahu itu. Bubarasma. Bila Bubarasma, waktu itu saya marah dengan Datuk Abdul Hamid, anak Tun Mustafa. Kenapa Bubarasma ini? Kalau kamu Bubarasma, besok siapa jadi calon di Sempurna di Sipitang, di negeri Sabah, yang akan menentukan bukan lagi Sabah, Kuala Lumpur. Amu ini. Betul tak? Macam sekarang ni belum tahu siapa jadi calon. Amnukah bersatukah siapa punya calon di Sipitang? Tak tahu boleh kan, tak boleh. Jangan cerita di Sipitang, di merata tempat di Sabah, di Kota Belud, di Kota Marudu, di kawasan-kawasan lain, berebut, bergaduh. Siapa jadi calon? Parti belum tahu, calon lagi belum tahu. Keadaan dia yang berlaku. Gabungan sana, gabungan sini. Lepas itu bayangkan, asmo waktu itu. Lepas itu bila saya beritahu, saya bilang susah. Saya letak jawatan terus. Saya bagi gaji 3 bulan. John, gaji 3 bulan, saya letak jawatan, nasib pakcik saya tu sekarang ada kerjanya. Dia jadi menteri tanah, terus saya jadi setiausaha politik. Dari muda, di situ saya nampak. Saya dah mau buang masa, saya pergi Kuala Lumpur. 30 tahun saya di KL. Pasal saya sudah tahu, di situ yang kuasa yang ada, bukan di sini. Itu pasal itu kejar daripada pemuda sampai majlis tinggi, sampai naik presiden, sampai sejak naik presiden bertanding 2 kali. Pertama nombor 3, kedua nombor 2. Belum sampai nombor 3 digantung sudah saya. Pasal dia bilang ini bahaya ini orang, mungkin dapat nombor 1 ini dia bilang. Digantung. Pasal itu saya beritahu sudah sampai ketika dia. Saya diminta oleh Tun Mahathir jadi timbalan Presiden Bersatu. Saya bilang Tun cukuplah tu. Sebelum lagi pilihan raya ke-14, saya sudah ada parti yang dinamakan Parti Warisan yang boleh membela rakyat. Bukan hanya Sabah di negara Malaysia. Saya akan bantu jadi kerajaan. Kita kempen, saya datang ke Sipitang, bantu Dr. Yusuf, bantu si Yati bertanding di sini, bukan main lagi. Kiri kanan, bantu sana, bantu sini. Dr. Yusuf tidak pernah jadi calon. Waktu sudah Barisan Nasional, bilang dok, kau tanding. Tanding-tanding melompat pula dia. Sekarang dah aku tahu, mula-mula bersatu, lepas itu dia tidak tahu jadi calon kan dah jadi calon. Kemana ini? Kita mau bawa keadaan politik di negara kita di Sabah.
Lepas itu, bila saya lihat keadaan politik, pasal itu saya beritahu. Hari ini keadaannya tidak menentu. Pasal apa? Pimpinan-pimpinan yang ada. Memerintah. Waktu sidang parlimen, saya ingat Datuk Aziz ada di situ. Daryl di belakang saya. Tan Sri Nur Omar. Masih hidup lagi Tan Sri Nur. Dia beli viral, saya tahu semuanya. Datuk Sri kami bermesyuarat. Barisan Nasional bermesyuarat. Siapa mau jadi Perdana Menteri? Pengurusinya Datuk Najib. Kami akan cadangkan Ismail Sabri. Kami mau cadangkan Datuk Sri mau jadi timbalan Perdana Menteri. Saya bilang jangan. UMNO sudah kalah, ini buat apa ini? Dalam mandat tidak sampai berapa bulan, pilihan raya sudah ini. Tentukan rakyat yang ada. Keadaan politik di negara ini tidak menentu. Mana ada kerajaan sistem politik? Cuma di Malaysia ini. Yang melantik Perdana Menteri di hotel. Betul. Kamu ketawa lah itu. Tidak ada kerajaan di dunia mau lantik Perdana Menteri Singapura di parlimen, di United Kingdom melantik Perdana Menteri di parlimen, melantik di Jepun di parlimen, melantik di Kongres Presiden Amerika di parlimen. Di Malaysia ini berunding di hotel menjadi si Mahyudin Perdana Menteri. Namanya hotel itu Sheraton Hotel. Bagus Sheraton Hotel ini. Cuma berlaku di Malaysia politik dia. Lantik Perdana Menteri. Lepas itu Barisan Nasional pula ambilan ditekan butang si Mahyudin takut hilang Perdana Menterinya pasal tidak cukup jumlahnya. Lepas itu dia letak jawatan bagi dengan Ismail Sabri. Disokongnya pula Ismail Sabri. Mahyudin disokongnya pula Ismail Sabri. Sign memorandum bagi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Lepas itu dia jadi penasihat kepada Ismail Sabri. Bayangkan keadaan yang berlaku. Tidak cukup dalam itu yang saya sebutkan. Berbincang pula Barisan Nasional yang sudah dikalahkan oleh Warisan, oleh PKR, oleh DNP, oleh Bersatu di Malaysia. 40 lebih saja parlimen Barisan Nasional boleh tentukan siapa Perdana Menteri Ismail Sabri. Adakah sistem 220 ahli parlimen di negara ini yang menentukan 40 orang, yang menentukan hotel siapa Perdana Menteri? Cuma di Malaysia ini. Kali ini saya minta orang Sipitang tentukan di gelanggang politik di Sipitang siapa ahli parlimen Sipitang. Boleh? Jangan pula ditentukan. Dong berunding siapa calon, berebut mau UMNO kah mau Bersatu kah? Sudah dapat UMNO lompat pergi Bersatu. Macam si Ajiji bertanding atas tiket UMNO, menang, lompat pergi. Ketua Menteri, mana ada Ketua Menteri Bersatu di Sabah ini? Dia bekas agun UMNO. Tapi sekarang Ketua Menteri Bersatu, pengurusi GRS, Gabungan Rompak. Sampai bila kita mau insaf? Belanjawan baru-baru ini, sedap telinga mendengar. Diumumkan 6 bilion bagi dengan Sabah, 5 bilion bagi dengan Sarawak. Kalau didengar bagus jumlah-jumlah bilion-bilion. Tapi dibentangkan oleh si Zapro 375 bilion bentang duit. 375 bilion duit belum diluluskan, dibentangkan di parlimen. 300 bilion dibagi di Sabah 6 bilion. Senang hati si Ajiji, senang hati si Hafiz. Apa punya orang Sabah ini? Masakan kita dihijab, kemana duit ini? 300 bilion belanjawan, bagi dengan Sabah 6 bilion saja. Bagus orang Sabah, bertepuk tangan dong, gembira. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekian, saya harap kita kena insaf dan sedar. Jangan mudah terpedaya dengan hanya jumlah-jumlahnya. Bayangkan keadaan kita sedap. Kalau kami memerintah 375 bilion itu kita akan bagi dengan orang Sabah 6 bilion. Bayangkan berapa bilion belanja Kementerian Pelajaran? 20 bilion, 30 bilion. Baru-baru ini 55 bilion belanja dalam belanjawan
Malaysia yang ada. Untuk Kementerian Pendidikan, tidak ada pemerintahan di dunia mau beli bangku dengan meja. Cuma di Malaysia PIPG yang beli bangku, bukan kerajaan. Betul nggak? Sudahlah belanja berbilion-bilion tahun-tahun. Tahun lalu 30 bilion, tahun ini 50 bilion. Tapi sampai ke sekolah, PIPG Datuk Seri minta duit sikit. Aku bilang, buat apa? Beli bangku sama meja. Aku bilang, lah, Allah buat apa? Duit belanja berbilion, tidak ada bangku, tidak ada meja. Di Sabah berlaku keadaan ini. Kemana keinsafannya? Pasal itu saya maklumkan, pilihan raya kali ini orang Sabah bangkit, sedar, insaf. Jangan hanya tepuk tangannya. Saya bimbang, tepuk tangan dapat si habis, dibawanya duit 500, sokong biaya. Bukan kamu mampu beli kereta itu dengan 500 1.000 itu. Betul lah. Kali ini pastikan calon warisan di Sipitang menang. Boleh? Pasal apa saya minta? Supaya kita ubah landscape politik ini di Sabah. Bayangkan, yang dulu memerintah negeri Sabah, ASNO 9 tahun bergabung dengan Barisan Nasional. Sampai sekarang hilang sudah ASNO. Naik presiden, timbalan presiden perhubungan ASNO pun hilang. Si John Gani. Tidak ada sudah. Dulu rambutnya lebat si John ini. Sekarang hilang sudah rambutnya. Bukan hanya rambutnya hilang, ASNO-nya pun hilang. Bayangkan keadaannya. Berjaya, bergabung dalam Barisan Nasional. Apa yang Datuk Haris tidak bagi? Dibaginya Labuan, dibaginya beribu ekar tanah, felda, di umas-umas di Tawau. Bila saya tengok, kesian juga beliau Datuk Haris. Banyak kerjanya, banyak bantuannya sama kita. Datuk Haris dibagi tansir, itu pun 10 tahun dapat tansir. Sami Benu tidak bagi Labuan, tidak bagi pulau, Liam Lensik tidak bagi pulau, tidak bagi Labuan, tidak bagi tanah, dapat tun. Bagus orang Sabah. Jasanya besar. Kemana kita mau insaf dan sedar ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Hari ini hilang ASNO, hilang berjaya. Bangkit PBS. Waktu itu saya tolong si John. Semua PBS kerjasama dengan ASNO, kasih tumbang si Ramli 2 berjaya waktu itu. Masih lagi ingat dah John? Merata tempat. Ini dulu kita gelanggang politik. Bisa ada di timur macam mana cara dia kasih tumbang, gabung-gabung. Lepas gabung dapat sudah undi, hilang pula ASNO, dibuang oleh PBS. John menelpon orang si John, pemasyuarat di rumah Tun Mustafa. Hilang sudah si Pairin, tidak boleh sudah menyambut. Dulu bukan main, kita sokong sana, sokong gini, sudah dapat jumlah ditinggalkan ASNO. Jadi itulah keadaan dia bergabung ini. Ya. Barisan Nasional bergabung dengan MCA, bergabung dengan MIC, bergabung dengan Gerakan sebuah parti Cina yang memerintah Pulau Pinang hari ini hilang Gerakan. Bergabung MCA dengan UMNO dengan parti-parti lain, MCA pilihan raya yang lalu kosong, tidak satu MP pun menang. MIC bergabung di bawah Barisan Nasional, cuma satu saja calon dia yang menang di tapak. MIC, bayangkan, bergabung. Kita bergabung dengan Pakatan Harapan, warisan, janji tidak masuk. Masa Anwar dalam penjara, kita berkuasa. Di keluar penjara, hilang kuasa. Dia keluar penjara. Aku bilang sama Tun Mahathir, kalau bawa awal bukan dikeluarkan. Hilang sudah kuasa kita. Gaduh, siapa Perdana Menteri? Itu keadaan dia yang berlaku. Pasal itu saya beritahu, kita kena insaf. Sekarang JRS tak pula. Tidak pernah insaf. Dahulu PBS, kursi PBS lebih daripada 10 parlimen. Dahulu PBS lebih daripada 30. Aduh dia. Memerintah negeri Sabah. 2/3 kali kedua pilihan raya. PBS. Bayangkan keadaan dia.
Mereka menentukan siapa bertanding di Keningau, siapa bertanding di Tambunan, siapa bertanding di Sipitang, siapa bertanding di kawasan-kawasan lain. Hari ini bukan PBS lagi menentukan. Yang menentukannya GRS. Siapa GRS? Diilhamkan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Kuala Lumpur lah pula yang menentukan. Mau dibaginya 14 sama GRS, bagi 11 sama AMNO. Bergaduh lagi tidak cukup kursi. Sehingga hari ini yang dahulu kursinya dipegang Keningau oleh PBS, mau diambil oleh Bintang, Star, oleh si Jeffrey. Kemana si Pairin sama si Maxus? Berebut sudah. Tidak tahu siapa yang dapat, PBS kah ataupun Star. Yang menentukannya, bila dong bergaduh, ditentukan. Kuala Lumpur katakan, inilah kau ambil. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian. Gabungan-gabungan ini bukan tidak boleh. Boleh. Tapi kita kena lihat keadaan dia. Menentukan macam mana kekuatan parti warisan. Saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pilihan raya kali ini pastikan calon yang kita akan letak dapat menang. Bukan tidak boleh menang. Jangan bimbang sangat. Apa kamu ingat si Hafiz boleh menang di Sipitang? Yang menentukannya rakyat di Sipitang ini. Betul tak? Si Pairing di Tambunan cukup kuat, kalah juga presiden. Si Hafiz bukan presiden. Bukan pun turun ke Sipitang. Betul tak? Berapa kali kamu nampak di Masapul? Berapa kali kamu nampak pergi di Bahau? Pergi tempat si Mayung ini. Bagus lagi saya pergi sana ini. Jumpa lagi gereja. Saya jadi ketua menteri, saya bagi lagi buat jalan untuk gereja. Mana si Mayung? Bukan, saya kira pasal saya bilang, pasal agama dia Kristian tidak saya bantu. Bayangkan keadaan ada di negara. Pasal itu saya beritahu, kita tu bukan parti warisan, parti berbagai bangsa. Pasal negara Malaysia, parti yang berbagai bangsa. Negara ini bukan hanya orang Melayu, orang India, orang Cina, orang macam-macam. Orang Kadazan, orang Dusun, orang Murut, orang Bajau, orang Sumut, orang Sarawak. Ini semua kaum. Apa kalau tidak ada orang Murut, Malaysia ada kan? Kalau tidak ada Sabah, Malaysia jadi kan? Kalau tidak ada Sabah, Sarawak cuma tanah semenanjung saja. Betul tak? Pasal bila bentuk Malaysia, semua kaum ada. Pasal itu kita mau semua kaum yang ada di negara ini. Masa kita jadi kerajaan, kita bagi peruntukan. Mana ada kerajaan? Reform apa yang dilakukan? Pakatan Harapan, perintah Pulau Pinang. Kita di Sabah, saya panggil mufti, saya panggil ulama. Saya tanya kepada ulama, saya tanya kepada mufti. Berapa cuti orang Islam? Hari haji, mahal hijrah, bulan puasa, maulud rasul, macam-macam. 6 hari, 7 hari. Aku bilang, tahun baru Cina berapa hari? 2 hari. Aku bilang, Christmas berapa hari? 1 hari. Tambah dia 1 hari. Tidak ada tempat negeri di negara Malaysia yang ada cuti 2 hari untuk Kristian, kecuali di Sabah. Pasal itu kita bagi tahu inclusiveness. Mesti ada kekitaan, agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama saya. Keislaman saya tidak pudar membantu orang Kristian. Kemelayuan saya tidak pudar membantu orang Cina, membantu orang India, membantu orang Pakistan, tidak. Ini bendahari baru ini. Dia pegang duit. Jadi kalau tidak ada duit kamu cari dia. Ini kawan. Datuk Ahmad Shah. Bendahari parti warisan yang baru. Bercampur-campur. Ada orang Kadazan Dusun, ada orang Brunei bajaunya, ini si George Bruneinya, bajaunya Tuaran, macam-macam kaum ini. Kedayanya, si Aziz ketua, di saya lagi ini, macam-macam suku kaum yang ada. Bayangkan inilah kebaikannya. Kita kena pelihara, jaga dengan baik. Jangan hanya kita ingat pasal kita Islam kasih mati agama orang lain, jangan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'bud.
Pendekkan lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia. Agama saya dengan agama saya. Jangan caci hina orang agama lain. Itu agama dia. Kena ada keredaan. Selagi orang tidak mengucap 2 kalimat syahadat, selagi itu dia bukan Islam. Betul tak? Pasal apa? Diminta supaya ada keikhlasan, keredaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barulah wajib sembahyang, wajib berpuasa, wajib zakat. Tidak ada paksaan. Kalau dia tidak mengucap, bukan boleh dia berpuasa itu. Betul tak? Jangan dipaksa orang. Pasal itu kita beritahu negara Malaysia kena disatukan, dipadukan. Pasal itu dalam manifesto parti warisan yang pertama, padukan umat yang ada di negara Malaysia. Lautan Cina Selatan, Semenanjung, Sabah, Sarawak kita padukan. Ya. Pasal itu saya maklumkan kalau kita lihat hari ini kenapa orang tanya warisan mau pergi Semenanjung. Banyak yang tanya, sakit kepala Datuk Syafiee mau pergi Semenanjung. Buat apa lagi kacau-kacau? Saya pergi Johor, bertanding di Johor. Saya tahu bukan senang mau menang itu. Saya tahu itu. Saya pergi Johor, bertanding 6 kursi. Saya beritahu jangan tanding banyak kursi, tanding 6 saja. Pasir Gudang, orang Sabah 30,000. Di Pekan Nanas, yang ketua bahagian UMNO jadi ketua di situ. Macam-macam. Doktornya ada, peguamnya ada, saya simpan di sana. Satu tidak menang. Tapi bila kira undi warisan, 2,000, 1,900. Bila saya mula-mula itu saya bilang sedih juga saya. Kenapa lah dapat cuma 2,000? Bila saya nampak pejuang dapat 770, 50, bagus lagi warisan pula ini. Sekurang-kurangnya kita mau perkenalkan lebih awal. Kalau UMNO boleh bertapak di Sipitang, kalau PKR boleh bertanding di Sipitang, kalau PAS boleh bertanding di Sipitang, kalau MCA, kalau gerakan boleh bertanding di Sabah, masakan warisan tidak boleh bertanding di Semenanjung. Kita Malaysia. Pasal itu tidak cukup undi. Bila kita bawa undang-undang pindahan perlembagaan, tidak mengundi PAS. Tidak mengundi UMNO. UMNO orang Sabah pun tidak mengundi. Pindah perlembagaan untuk kepentingan Sabah pun tidak diundi oleh orang UMNO itu waktu itu. Paling manahmu. Pasal ikut bos dia. Ikut parti dia bilang. Bukan ikut untuk orang Sabah. Yang mengundi dia bukan UMNO. Yang mengundi dia orang Sipitang, orang Sabah ini. Ya Rabbi. Pasal itu bila saya beritahu dengan PKR DAP Pakatan Harapan, kita perjuangkan ini, tidak ada kursi minta maaf. Ini Guan Aim sudah putuskan. Ini Anwar Ibrahim sudah putuskan. Kami kena ikut parti. Yang menjadi ke YB ini, kau ingat Anwar Ibrahim sama Guan Aim enggak? Yang mengundi sama kau, disandakan, ditawau, di Kota Kinabalu ialah orang Sabah. Bukan Anwar Ibrahim, bukan si Guan Aim. Kita kena dengar rakyat yang telah meluahkan masanya. Ada azan belum? Belum lagi. Belum waktu lagi azan kan? Kalau anda dengar tidak apa? Kenapa ya? Jangan dengar, dia mengganggu. Itu disunatkan untuk saya diam. Kalau mengikut mazhab Syafi'i. Ya. Kalau dia dengar sebelah masjid ada azannya kita hormat. Pasal dia menunaikan solat. Tapi kalau dengar, tidak dengar, masakan nanti kalau di Mekah dia azan waktu lain, saya berhenti berucap. Tidak boleh itu. Nah, itu yang saya beritahu. Dengar, tidak dengar? Tidak dengar apa? Kalau dengar saya teruskan. Kecuali bila berucap bertembung suara saya dengan azan, kasih dulu azan. Pasal itu didaulatkan agama itu, jangan didaulatkan saya. Saya tidak penting, Islam itu penting daripada diri saya. Walaupun saya presiden parti warisan berbagai bangsa, seperti yang saya katakan, keislaman saya, kemelayuan saya tidak akan pudar. Saya sayang bangsa saya sayang agama saya. Tapi dalam pada itu, jangan caci, jangan hina, jangan tindas kaum lain yang ada di negara ini. Bayangkan, saya sambung cerita. Hari ini PBS dia boleh menentukan berapa kursi. Mau tanding di Tambunan, mau tanding di Keningau, mau tanding di Tenung, mau tanding di Pensiangan, dan mau tanding di Buluran, mau tanding di Sedakan. Kena bagi-bagi. Pasal apa mau bagi-bagi? Dibagi di staff si Jeffrey, dibaginya PBS.
dibaginya apa lagi parti apa lagi? Banyak betul gabungan dulu. PBRS, apa lagi parti? Star. Tidak ada lagi parti si SAPP, si Yongtek dulu. Bayangkan punya banyak parti bergabung 5-6 kursi. Hari ini yang menentukan siapa bertanding di Sipitang, siapa bertanding di Kudat, warisan. Kita akan tanding 25 kursi. Tidak ada yang boleh menghalang warisan. Siapa bertanding di mana tidak boleh bertanding. Mana bagus. Bertanding kursi itu, pasal itu saya beritahu. Landscape politik yang ada di Negeri Sabah ini kita kena ubah. Macam di Sarawak. Diorang tentukan siapa memerintah di Sarawak. Tidak ada pun YB daripada UMNO di Sarawak. Tidak ada pun YB gerakan di Sarawak. Tidak ada pun MCA berpuluh tahun di situ. Pasal di bawah Barisan Nasional, diorang maklumkan MCA, UMNO, gerakan tidak boleh bertanding di Sarawak. Dan hari ini kita dapat melihat di Sabah bukan hanya UMNO bertanding, bukan hanya PKR bertanding, bukan hanya DAP bertanding, bukan hanya Amanah bertanding, bukan hanya PAS bertanding, lebih daripada 6-7 parti dari Semenanjung. Di Sabah lebih daripada 10 parti. Berpecah-pecah kita. Pasal itu saya beritahu, satukan umat di bawah bumbung parti warisan Sabah ini. Baru orang Sabah ini dapat berpadu. Kalau tidak, undi bersatu yang bosnya si Mahyudin di KL. Dan saya jangka tidak akan menang bersatu. Mahyudin bekas Perdana Menteri. Mahyudin bekas Menteri Besar. Berapa tahun dia Perdana Menteri? Berapa tahun dia Menteri Besar? Bertanding di Johor. 2 saja bersatu menang. Orang Johor. 2 saja menang. Parti bersatu. Presiden dia Tan Sri Mahyudin. Apa dia ingat dia boleh menang di Kelantan? Boleh menang di Terengganu? Boleh menang di Pahang? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, inilah keadaan politik yang saya nyatakan tadi ini. Ya? Saya tidak jangka Pakatan Harapan boleh menang. Dahulu Pakatan Harapan, DAP dapat kursi 42. Kursi 42 tidak pernah terbesar dalam sejarah semenjak merdeka. Pasal apa? Waktu itu Mahathir sokong. Waktu itu Mahyudin sokong. Waktu itu saya sokong. Dapat kursi di Tanong. Dapat kursi di Kota Kinabalu. Dapat kursi di Sendaka. Dapat kursi di Tawang. Tidak ada pun satu kursi dibagi. Kursi Cina kepada warisan. Berunding, bergabung. Pakatan Harapan, saya minta Guandeng. Paling lambat berunding waktu itu. Saya dengan Guandeng, dengan Kitsiang. Saya bilang bagilah kursi satu untuk kami Cina. Pasal saya ada orang Cina pemimpin di warisan. Namanya si Jun Wong. Naik presiden. Si George Liu. Saya beritahu. Banyak lagi orang-orang Cina. Majelis tinggi. Naik presiden. Tidak ada pun kursi Cina yang dibagi sama kita. Di bawah Pakatan Harapan. Saya telan. Saya diam. Tidak apa. Pasal kita mau tumbangkan Barisan Nasional. Terpaksa saya letak si Jun Wong bertanding di Pulau Gaya. Apa orang Cina di Pulau Gaya ada? Semua orang Bajau itu. Satu Cina pun dah mengundi. Tapi kita nyatakan dengan orang Bajau di Pulau Gaya. Kamu undi si Jun Wong. Menang si Jun Wong itu. Tidak kira bangsanya. Tidak kira agamanya. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan kali ini. Undilah calon parti warisan kita di Sipitang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, kebimbangan saya ialah penyatuan umat negara. Keadaan ekonomi negara kita, hutangnya sudah banyak, 1,0 triliun. Ekonomi dunia akan merudum tahun depan. Sudah banyak keadaan yang berlaku di Eropah. Masih lagi bergaduh Ukraine dengan Rusia. Keadaan ringgit menurun. Belanja tidak pernah saya nampak utang begini banyak. Sampai 1 triliun. Penganggurannya ya, cukup banyak. Tapi belanja duit ada, kapal pun hilang. Kementerian Pertahanan, bayangkan,
Kementerian Pertahanan. Dalam kementerian luluskan kapal dibeli dengan jumlahnya 6 bilion. Hari ini kapal pun tidak nampak. Bukan kapal tidak nampak, duit pun tidak nampak. Hilang duit, hilang kapal. Bagus punya kerajaan. Kemana sistem yang ada? Di Sempurna 20 orang tentera kena tangkap. Tentera. Bulan yang lalu, bulan 8 ke bulan 9? Bulan 9. Aziz, Datuk Aziz bulan 9 saya ingat. 20 orang ditangkap tentera. Yang menangkap tentera polis. 2 minggu masuk lokap tentera. Pasal apa? Rupanya tentera itu merompak. Dirompaknya nelayan di Sempurna. Sudahlah hilang kapal di sini pun nelayan dirompak. Ampun juga. Ada jawaban sama saya. Saya tanya di parlimen, tidak saya boleh tanya di parlimen. Dorong jawab secara bertulis. Saya ada salinan dia. Bukan saya mau fitnah ini. Dorong boleh tengok viral. Parlimen ada jawab dengan saya. Bukan saya mau reka-reka ini. Keadaan yang ada di negara kita pada hari ini yang tidak menentu. Jadi kita, saya yakin tidak ada clarity, tidak ada jelasnya. Di Semenanjung sudah ada orang cerita. Tidak akan ada siapa yang boleh menang. Sama ada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Tapi di Sarawak jelas, dorang tidak mau parti dari luar. Dorang mau undi parti tempatan di Sarawak. Saya harap di Sabah ini jangan berpikir panjang. Undilah parti tempatan yang ada. Local party, betul tak? Apa bersatu itu local party kan? PBS local party, Star local party, SFPT local party, tapi yang kontrol bersatu. Siapa presiden bersatu? Acici, Mahyudin Yassin. Kalau si Mahyudin cakap, okey bos. Si Acici terus diam-diam. Jangan kau bertanding parlimen. Dia sudah diumum, tidak mau saya bertanding. Saya mau ketua menteri. Itu saja dia mau. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian. Saya berharap sungguh kita kena sedar dan lihat keadaan yang berlaku. Saya tahu bukan mudah, ya, untuk memenangi pilihan raya yang datang. Tapi saya yakin kalau orang Sabah bangkit, kalau rakyat Sabah sedar dan tahu berpakat, berpadu untuk pilih satu calon, satu parti, insya-Allah. Di Sipitang saya waktu saya ketua menteri. Kamu masih ingat SFI ya? Masa saya jadi ketua menteri, saya beritahu, saya buat lawatan ke China. Saya mau buat pembaharuan, bukan lagi buat kertas. Saya mau buat tissue paper, roll paper, toilet tissue, macam-macam. Kertas-kertas yang lain, yang kita boleh manfaatkan. Macam begini tissue, demand by billion. Dari Amerika Syarikat, dari Eropah. Bila saya ke China, saya jumpa dengan salah satu, dia punya usahawan dia beritahu, Chief Minister tidak cukup bekalan untuk dijual di China. Tahulah rakyat China, berbilion umat dia, duit dia pun banyak. Saya beritahu kita runding, pastikan SFI kita bangunkan. Ya? Saya dizamalkan. Lepas itu, saya bagi arahan, bagi gaji orang-orang SFI itu. Masa warisan, orang SFI bergaji. Musim GRS, orang SFI tidak ada gaji, betul tak? Besok kita perintah, saya bagi gaji orang-orang Sipitang. Tapi saya tidak tahu kemana sudah tanah ini. Jumlah tanah yang ada, berapa ratus ekar itu? 700.000 hektar. Ekar, Datuk Ramli Dua. 200.000, hampir 600.000 ekar. 500.000 lebih ekar. SFI tanah itu. Musim Datuk Haris. Itu idea Datuk Haris baik itu. Bukan tidak baik. Saya kena hormat orang tua ini. Jasanya banyak juga si Haris habis apa ini. Jangan salahkan orang tua ini. Banyak juga bantuan dia. KPD sama saya waktu pegawai kerajaan. Kena hormat. Orang yang buat baik kita kena hormat. Doakan mudah-mudahan ada berkatnya. Ya. Tapi bila saya lihat keadaan ada. Tanah saya beritahu jangan ambil kayu balak dia. Jangan ambil kayu balak. Bila saya beritahu keadaan di situ, berapa kayu balaknya? Tidak. Hari ini, bila saya dipahamkan,
kayu balak itu sudah mau dibagi-bagi itu orang. Tidak tahu data dia. Besok saya akan siasat. Datang Dewan Undangan Negeri bersidang, saya akan tanya, mana sudah tanah 200.000 ekar yang sepatut untuk SFI, bukan untuk kontraktor. Betul tak? Bukan doang jual tanah, jual kayu. Ini untuk orang Sipitang. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati, itu baru SFI-nya. Banyak lagi. Kalau saya cerita Pen Borneo ini, bukan saya bantah supaya saya beritahu saya tidak batalkan. Bukan saya batalkan Pen Borneo, saya beritahu teruskan Pen Borneo. Cuma saya batalkan PDP dia saya. PDP ini mengurus Pen Borneo. Saya beritahu kenapa pula JKR tidak mengurus Pen Borneo. PDP pula yang mengurus. PDP ini satu badan yang mentadbir 17 bilion nilai Pen Borneo seluruh Sabah. Kamu tahu siapa pentadbir dia? Sisi Helmi. YB daripada Tanjung Keramat. Bekas pemuda setiausaha. UMNO boleh mengurus 17 bilion proyek kerajaan. Kenapa tidak bagi dengan JKR? Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, kita kena sedar dan insaf keadaan seumpamanya. Ya, saya ketua menteri, ya, 2 tahun saya. Kalau saya mau duit, banyak duit saya macam si Musaman itu. Tapi saya bukan pikir duit saya. Saya pikirkan rakyat Sabah. Saya pikirkan sampai gajah pun saya pikirkan itu. Betul. Pasal itu makhluk Tuhan itu. Dia pun mau tidur itu. Saya bagi tahu si Christina dia. Christina, kau cari tanah di kawasan Telupi di sana dekat 10.000 hektar untuk kita tempatkan hidupan-hidupan liar. Monyet pun mati, gajah pun mati, macam-macam orang yang mati di sana. Umat manusia makhluk Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekian, saya berharap pilihan raya kita kali ini, saya pun tidak tahu 20 hari bulan SPR akan bermesyuarat. Dan dia akan letakkan tarikh penamaan calon. Ya. Dan sudah pasti pasal kita Dewan Undangan Negeri tidak ada. Tapi saya yakin besok nanti bila sudah tidak ada gabungan Perikatan Nasional Bersatu Mati di Sabah ini. Apa si Haji ingat dia boleh jadi ketua menteri? Melompat orang-orang itu. Masuk UMNO kan, masuk PKR kan, masuk BN kan. Tengok-tengok masuk warisan itu. Betul tak? Orang boleh beli orang warisan. Kalau orang masuk saya tidak beli, masakan saya tidak mau terima. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kali ini saya sedar landscape politik yang ada. Sarawak, PBB akan menang. Banyak kursi. Dan sampai ini kita perlukan jumlah parlimen yang ada. Saya yakin di Pantai Timur, insya Allah kita akan menang. Ya, di Pantai Timur. Cuma saya minta di Pantai Barat, di Sipitang, di Kimanis, besok saya akan di Kimanis dengan Papar. Ya, di Putatan, mengikut Awang Mat Syahli, insya Allah Putatan kita boleh ambil daripada PKR. Betul lah? Wang, dia ketua bahagian. Kita boleh ambil. Asal ada saja lebih daripada 10, sekarang 8, 7 pun, Labuan pun kita punya, insya Allah di Labuan Rosman itu akan menang. Pastikan dia menang. Kalau ada kursi kita banyak, suara kita banyak. Percaya dengan saya, tidak akan ada kerajaan boleh memerintah Malaysia kalau tidak ada Sabah dengan Sarawak. Dan saya kali ini bukan mau jadi pembangkang. Si Ramli Dua pun sudah tengoklah dia berbisnis pun susah. Si Mayong pun susah. Jangan bimbang. Kita akan bersekali membentuk kerajaan Malaysia lepas pilihan raya. Tapi kita perlu jumlah yang ada. Ya. Tapi jumlah yang besar saya maklumkan bukan dorang tentukan. Datuk Syafiee kau tanding sana, kau tanding sini. Yang menentukan ialah Presiden Parti Warisan. Menentukan siapa tadi. Dan saya akan letak calon di Perlis.
warisan punya ketua perhubungan di Perlis, bekas Spika Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri Perlis, Datuk Ajib, mengurusi warisan di Negeri Perlis. Pengurusi warisan di Negeri Kedah, bekas Menteri Agama, Ustaz Fadil Hanafi. Ramai ini kalau saya sebut-sebut. Lebih banyak sebut yang penting di Sipitang. Ya, di hari ini saya harap sungguh, saya minta kerjasama kepada tuan-tuan, balik ke kawasan masing-masing, di Sipitang, di Esepai, di Masapu, di kampung-kampung yang berdekatan, tidak kira Kedayanya, tidak kira Bruneinya, tidak kira Dendayunya, tidak kira Bajaunya, ya, pastikan kita undi parti warisan. Boleh? Hari ini saya umumkan calonnya. Boleh? Boleh? Sipitang? Bangkit! Sipitang! 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 Calon dia ialah seorang peguam. Adnan Putri. Seorang peguam kanan. Memujuk dia bukan senang. Saya sekolah dengan dia di London. Saya beritahu dengan Datuk Adnan, saya mau suara lantang sebagai seorang peguam memperjuangkan hak kita di parlimen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta supaya padukan tenaga kita menangkan Datuk Adnan Putri. Boleh? Sipitang! 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 Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih. Sebelum kita meneruskan acara seterusnya, minta perhatian kepada nombor kereta SE1073K, SE1073K, Proton Saga Putih, diminta untuk mengalihkan kenderaan anda dengan kadar yang segera kerana ianya menghalang laluan. Perhatian sekali lagi, diminta kepada nombor kenderaan SE1073K, SE1073K, Proton Saga Putih, diminta untuk mengalihkan kenderaan anda dengan kadar segera. Baiklah hadirin sekalian, seterusnya acara kita teruskan majelis kita pada petang ini dengan acara penyerahan borang keahlian baru dan juga penyerahan sijil kepada para petugas jentera pilihan raya bahagian P178 Sipitang. Oleh yang demikian, majelis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, diiringi oleh yang berusaha Encik Abdul Aziz bin Taib, Ketua Bahagian Sipitang, merangkap ahli majelis tertinggi warisan bagi menyempurnakan acara ini. Dipersilakan. Bagi penyerahan borang keahlian baru, majelis mempersilakan wakil daripada Wira, Saudara Safwan bin Zainal. Daripada pihak Wira, kita telah menerima kemasukan ahli baru seramai 189 orang. Seterusnya, wakil daripada Wirawati, Saudari Nur Amira binti Hamzah. Daripada pihak Wirawati,
Ahli baru adalah seramai 95 orang. Hadirin sekalian, seperti peribahasa Melayu mengatakan, kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Pada hari ini, kita menyaksikan lagi momen terindah penyerahan borang kemasukan ahli warisan daripada Encik Majikir bin Berjin, naib ketua bagian Parti Star N32 Kias Beaufort beserta beberapa rakan parti. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Seterusnya adalah acara penyerahan sijil kepada para petugas jentera pilihan raya. Untuk itu, dijemput Encik Harun Shah bin Ibrahim, wakil penerima daripada Dun Sinduming. Manakala wakil daripada Dun Lumadan, Encik Inci Esno bin Abdul Rahman. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Panglima. Hadirin sekalian, majelis kita diteruskan lagi dengan acara gimmick perasmian. Oleh yang demikian, majelis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, diiringi Ketua Bahagian P178 Sipitang, Encik Abdul Aziz bin Taib, serta diiringi Ahli Jawatan Kuasa Bahagian P178 Sipitang dan Ketua-Ketua Sayap Bahagian P178 Sipitang untuk menyempurnakan majlis ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Dengan perasmian itu tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Oleh itu, majelis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal bersama rombongan terhormat untuk melawat serta merasmikan pejabat baru Parti Warisan P178 Sipitang. Majelis mempersilakan.
Kita